Muhyiddin dakwa tindakan Perdana Menteri membebankan rakyat. Dua anak Tun Mahathir belum isytiharkan harta. Abdul Rashid sifatkan arahan bertulis bersatu sebagai tergantung. MP Kepong dan pemimpin PAS bertelagah isu Parti Aloha Terengganu. SPRM anggap projek DRT tiada kaitan dengan Kementerian Belia dan Sukan. Siti Kasim cabar pendirian ABIM berkaitan Perdana Menteri bukan Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Next Step News edisi petang 27 Mei 2024 bersamaan 19 Zulkaidah 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Next Step TV dan follow Facebook Next Step Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa penyasaran subsidi diesel seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini dan bakal disusuli dengan RON 95 ibarat beban yang bertimpa-timpa ke atas rakyat. Dalam catatan di laman media sosialnya, bekas Perdana Menteri itu berkata rakyat secara sinis menyinggung Datuk Seri Anwar yang dahulunya berjanji akan menurunkan harga minyak, namun realitinya tidak begitu. Tambahnya lagi, ramai yang mempersoalkan kesan penarikan balik subsidi diesel ke atas kenaikan harga barang dan kos sara hidup dan ia merupakan satu kebimbangan yang berasas. Pada 21 Mei lepas, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan bersetuju melaksanakan penyasaran subsidi ke atas bahan api diesel yang hanya akan melibatkan pengguna di semenanjung Malaysia. Katanya lagi, keputusan itu tidak melibatkan pengguna Sabah dan Sarawak kerana penduduk di sana kebanyakannya menggunakan diesel untuk urusan seharian. Bagi membendung kenaikan mendadak harga barang dan perkhidmatan, Datuk Seri Anwar menjaminkan penyediaan subsidi diesel kepada peniaga yang menggunakan kenderaan komersial bermotor diesel. Dalam pada itu, Muhyiddin berkata Perdana Menteri selaku Menteri Keuangan juga tidak memberikan penjelasan secara terperinci bagaimana isu beban kos sara hidup rakyat akan ditangani secara tuntas oleh kerajaan akibat penarikan balik subsidi diesel dan RON 95. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih belum menerima pengisytiharan harta daripada dua anak bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Bakir berkata terdapat perbincangan antara pegawai penyiasat dan peguam bagi tempoh pengisytiharan yang melibatkan Mirzan Mahathir dan Tan Sri Muhzani Mahathir. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola penyelarasan dan pengurusan aset tenaga elektrik di Malaysia di Ibu Pejabat Tenaga Nasional Berhad Bangsar. Pada 26 April lalu, media melaporkan SPRM sekali lagi memberi tempoh lanjutan 30 hari bagi dua anak Mahathir mengisytiharkan harta milik mereka. Mirzan dan Muhzadi dikehendaki memenuhi permintaan berkongsi perincian harta serta seluruh aset yang diperoleh sejak 43 tahun yang lalu, iaitu pada tahun 1981 ketika bapa mereka menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Azam menjelaskan dua anak bekas Perdana Menteri itu boleh didakwa sekiranya gagal mengisytiharkan harta mereka kepada agensi penguasa itu. Pada 18 Januari lalu, SPRM dilaporkan meminta Mirzan mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada dalam pegangannya sama ada di dalam atau di luar negara dalam tempoh 30 hari dari tarikh notis. Muhzani pula disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Ahli Dewan Undangan Negeri Selat Kelang Datuk Abdul Rashid Aswari mempersoalkan keabsahan arahan bertulis yang dikeluarkan Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia terhadapnya minggu lalu.
Berdasarkan dokumen dipercayai jawapan bertulis kepada Setiausaha Agong Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bertarikh 23 Mei lalu, bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor itu meminta penjelasan Ahli Parlimen Larut mengenai 3 perkara berkaitan keputusan arahan tersebut. Salah satu perkara tersebut adalah berkaitan Fasal 7.3 Perlembagaan Bersatu pada 2019 menyatakan ahli biasa ialah warga negara Malaysia pribumi yang berumur 18 tahun ke atas. Seterusnya, Fasal 2 Perlembagaan Parti turut menyebut takrif pribumi bermaksud warga negara Malaysia berbangsa Melayu dan Bumi Putra termasuk orang asal dan anak negeri Sabah dan Sarawak seperti ditakrifkan dalam Perlembagaan Persekutuan, Perlembagaan Negeri dan Undang-Undang Negara. Di samping itu, beliau mendakwa pindaan Fasal 7 Perlembagaan Parti tidak pernah dibincangkan dalam mana-mana mesyuarat MPT dan di luar pengetahuannya sebagai ahli dan ketua bahagian bersatu serta ahli-ahli lain kerana tidak pernah dibentangkan ketika mesyuarat agung luar biasa atau mesyuarat agung tahunan AGM. Beliau turut meminta penjelasan mengenai tarikh dan tempat mesyuarat MPT Bersatu dibuat, senarai kehadiran ahli MPT serta meminta satu salinan minit mesyuarat. Dalam pada itu, ketika dihubungi Sinar Harian, Abdul Rashid mengesahkan kandungan dokumen berkenaan dan memaklumkan telah menyerahkan jawapan bertulis itu kepada Hamzah pada pagi Isnin. Ahli Parlimen Kepong Lim Lip Eng menegur Kerajaan Terengganu kerana mengenakan denda RM25,000 kepada sebuah resort swasta di Pulau Lang Tengah kerana menganjurkan pesta pantai persendirian. Menurutnya, langkah sedemikian tidak masuk akal dan boleh menyumbang kepada kemerosotan industri pelancongan negara. Katanya lagi, Resort Summer Bay yang menganjurkan acara Aloha Party telah diadakan sejak 10 tahun lalu untuk tetamu persendirian sahaja dan tiada orang Islam dijemput. Lim juga menggesa kerajaan negeri membatalkan denda itu dan menggunakan pendekatan yang lebih waras serta menyokong industri pelancongan. Beliau turut menekankan bahawa rakyat Malaysia mempunyai hak untuk menganjurkan acara persendirian tanpa takut dihukum denda yang terlalu tinggi atau melalui pemeriksaan yang tidak perlu. Dalam perkembangan sama, Ketua Penerangan PAS Ustaz Ahmad Fazli Syahri secara sinis mencabar Pakatan Harapan untuk adakan parti lia Pesta Aloha di dalam gerabak KTMB dan namakannya sebagai Aloha Madani. Ujar Fadli, tidak kelihatan mana-mana pimpinan PH yang menyatakan tidak setuju dengan teguran MP DAP itu. Justru Pakatan Harapan boleh anjurkan pesta liar itu di KTMB sebagai sokongan. Ahli Parlimen Pasir Mas itu pada minggu lalu turut membidas penganjuran pesta hiburan di atas gerabak milik Kereta Api Tanah Melayu Berhad yang disifatkannya telah menonjolkan budaya berhibur melampaui batas. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak melihat sebarang kaitan pemberian kontrak projek rintis Demand Responsive Transit DRT oleh Kerajaan Selangor dengan Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki menegaskan setakat ini tiada sebarang kesalahan mengikut undang-undang dalam pemberian kontrak kepada syarikat milik bersama suami Hannah itu. Beliau memberitahu sidang media selepas majlis menandatangani laporan penambahbaikan tata kelola penyelarasan dan pengurusan aset tenaga elektrik Malaysia. Minggu lalu, Exco Selangor Eng Zihan menyatakan Asia Mobility Technologies Sdn Berhad adalah satu daripada 2 syarikat yang dipilih untuk projek perintis DRT. Kedua-dua syarikat itu juga sudah mendapat kelulusan Agensi Pengangkutan Awam Darat. Ketua Pegawai Eksekutif Asia Mobility ialah suami Hannah, Ramachandran Muniandi. Mengulas lanjut, Azam berkata berdasarkan pemerhatiannya dalam laporan media terhadap isu itu, projek berkenaan diberikan oleh entiti lain yang tidak mempunyai kena-mengena dengan Hannah. Terdahulu, Berita Harian melaporkan Asia Mobility Technologies Sdn Berhad mempertahankan pembabitannya dalam perkhidmatan transit responsif atas permintaan Baharu Selangor dengan menyatakan bahawa hanya 2 syarikat di negara ini layak untuk menyediakan perkhidmatan yang diberikannya. Dalam satu kenyataan, Asia Mobility berkata, tender terbuka dalam proses pelantikan bagi program mobiliti Selangor, perkhidmatan baharu yang sangat khusus akan mewujudkan monopoli di negeri itu.
Peguam Siti Kasim mencabar Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM untuk menyatakan pendiriannya berhubung soalan kemungkinan Malaysia mempunyai Perdana Menteri bukan Melayu pada masa hadapan. Siti membangkitkan pertanyaan itu semasa sesi dialog bertajuk pelaksanaan reformasi dalam fasa pendemokrasian negara di Kongres Bersih hari ini. Panelis acara dialog itu adalah Presiden ABIM Fahmi Samsudin, bekas pengerusi Bersih Ambiga Sri Venasan, pengarah eksekutif Bersih Uy Kok Hin dan pengerusi Kongres UIAM Aliyah Danial. Siti Kasim bertanyakan apakah pendirian ABIM jika Perdana Menteri adalah daripada bukan Islam. Jawab pertanyaan itu, Fahmi berkata selagi proses pelantikan itu berpandukan Perlembagaan Persekutuan, beliau berpendapat sesiapa sahaja boleh dilantik sebagai Perdana Menteri. Terdahulu, Fahmi memetik perkara 40/2A dan perkara 43/2A Perlembagaan Persekutuan sebagai maklum balas terhadap soalan Siti. Perkara 40/2A menyatakan yang di-Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya untuk melantik seorang Perdana Menteri. Sementara itu, perkara 43/2A menyebut yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri daripada seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat itu. Pada Disember tahun lalu, veteran DAP Lim Kit Siang mendapat kritikan hebat selepas menyebut tiada sekatan dalam perlembagaan untuk bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti pengembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.